Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kembali kita untuk sesi santai-santai je malam ni kan. Sesi santai setelah sekian lama. Sekian lama saya tak buat live. Okey, tak buat live Facebook, buat sharing. So, alhamdulillah kesihatan pun recovering lah. So kesihatan recovering and then dalam masa yang sama saya dapat pertanyaan dan daripada saya menjawab, insyaAllah saya buat satu sharing lah. Hopefully ada sedikit info yang dapat saya share. So untuk malam ni semua dengar, kita ada siapa ni? Kita ada Sofia Fu, kita ada Kijun, kita ada Noven daripada Sabah, kita ada Faizul lah. So semua dengar apa yang saya cakap malam ni. So untuk rakan-rakan yang nak share boleh share. Sebenarnya kita tunggu rakan-rakan lain join sama-sama. Sebab ni sesi sharing simple je sebenarnya daripada saya. Cuma yalah, dah lama tak buat live Facebook. Orang tanya mana pergi, busy kah, sihat kah. Memang kesihatan agak kurang. So untuk malam ni okey, sebelum tu terima kasih kepada Abang Hafiz. Okay, hari ni malam ni jersey disponsor oleh Abang Hafiz kita, HFS Group. Saya pun baru ambil baju ni kan, dia datang office, saya tak ada kat office sebab saya berada di luar. So Cikgu Rizwan pun ada, alhamdulillah. Kijun ada, Kijun dengar okey. Abang Najmuddin ada, salam bang. So malam ni topik dia biasa je. Dia just sharing pengalaman saya lah. Topik malam ni dia punya title, orang ada tanya saya, bang nak cerita ke pasal kegagalan? Orang selalu cerita pasal kejayaan. So malam ni saya cerita kenapa saya gagal sebagai FTT. Bukan bermaksud saya gagal yang gagal. Cuma ada sedikit perancangan seawal saya menjadi FTT sekitar 2016 tu. Orang kata apa yang kita plan kadang-kadang tak menjadi kan. So bila tak menjadi tu, apa sebenarnya benda yang kita perlu buat supaya orang kata kita tak terus down. Hopefully benda yang saya share ni memberi sedikit manfaat kepada rakan-rakan kat luar lah. Sebab ramai tanya benda ni kan, pasal full time trader. Ramai nak cakap nak jadi full time trader, dia tanya experience. Kadang saya jumpa IB jumpa klien pun diorang ada tanya pasal benda ni. Sebab benda ni adalah satu yang tak semua orang sebenarnya boleh buat, dapat buat. Dia sebab kena faham yang rezeki ni setiap individu rezeki dia berlainan. Setiap perjalanan hidup kita tu berlainan. Right? So kita ada siapa ni? Abang Najmuddin ada, kita ada Saiful Hizami. Okay, untuk rakan-rakan yang baru join, terima kasih. Dan malam ni saya buat sedikit sharing lah. Okay, sebenarnya apa yang saya nak share ni adalah berdasarkan kisah benar saya lah. Sebab sedia maklum sebelum ni saya pun pernah cerita kan, saya ambil keputusan untuk menjadi full time trader sekitar 2016. Masa tu saya rasa yang rancangan yang saya buat dah okey. Kan, dengan gaya lifestyle saya yang tak orang kata yalah menonjol sangat. Saya rasa mungkin saya dah okey time tu. Alhamdulillah, walaupun ada beberapa dugaan yang saya akan ceritakan, saya dapat balik orang kata bantuan daripada rakan-rakan, dan kita betulkan mana yang kurang,
untuk penambahbaikan. So apa yang berlaku 2016 tu, alhamdulillah masa baru-baru ni kita dalam pandemik COVID-19, alhamdulillah saya dapat survive. Sebab saya telah diduga tahun 2016 tu. So saya share dan diorang mesej malam ni kan. Sebentar. Okay. So untuk rakan-rakan kalau nak share boleh share. So semua dengar. Okay. Saya just share sedikit apa yang berlaku, apa menyebabkan saya kata saya gagal. Gagal tak bermaksud saya gagal terus gagal, hanya gagal daripada segi perancangan sebab kadang-kadang apa yang kita rancang, dalam perjalanan yang kita rancang ada halangan. So macam mana kita menyelesaikan halangan tu atau penambahbaikan tu adalah untuk membantu kita menjadi lebih baik. So saya share sebenarnya benda yang saya share ni nampak simple. Memang nampak simple. Saya akan huraikan, dia tak banyak pun sebenarnya. Cuma hopefully membantu sebab apa yang saya alami, saya ada nampak impact juga kepada rakan-rakan yang lain. Dan bila mereka alami benda yang sama, ada sedikit impact juga kepada mereka. So untuk rakan-rakan yang orang kata mungkin, bang saya nak jadi FTT apa semua kan. Hopefully apa yang saya share ni dapat membantu anda sedikit, anda dapat sedikit info. Dan anda perlu menambahbaikkan based on orang kata lifestyle anda sendiri. Right. Kita ada siapa ni? Abang Azal Lizan, kita ada Abang Ahmad Yasir. So saya share antara kegagalan saya yang saya reshuffle balik. So saya share, benda ni simple lah. Jangan terkejut pula, tapi benda ni simple. Saya share kenapa saya mention 3 benda ni saja, tapi saya akan huraikan. Alright. So ini yang saya akan share lah. Ini akan saya share. Sebenarnya nampak simple je benda ni. Nampak simple sahaja. Tapi inilah yang berlaku ke atas diri saya, yang menyebabkan saya berfikir balik untuk replan balik perjalanan hidup saya sebagai full time trader pada awal sekitar 2016 tu. So apa yang terjadi kat saya? First, macam saya cakap, seawalnya saya ada medical card tapi tiada medical card untuk ahli keluarga. Sebabnya saya berfikiran isteri saya bekerja dengan government. So macam biasalah, siapa yang ada ahli keluarga yang kerja government, kita beranggapan untuk masuk hospital mudah, percuma dan lain lah. So time tu saya macam tak bersedia untuk orang kata subscribe medical card untuk anak-anak saya dan juga isteri saya. And then saya juga tak ada buat macam saving hibah ke ataupun yang lain-lain lah untuk ahli keluarga. So daripada sini apa yang terjadi? Okay, ini saya share apa yang terjadi sebenarnya. Okay. Sebab benda ni pun saya tak orang kata unexpected lah benda ni kan. So saya ada anak kecil. Apa yang terjadi sekitar 2016 tu, anak nombor 2 saya sakit, kurang sihat. So semasa tu nak pergi ke hospital government, masa tu Serdang full house, penuh sebab ward kanak-kanak kan. So cuba untuk ke hospital Putrajaya juga penuh. And then Kajang, tak silap saya time tu pun penuh. And then ada kekosongan dekat hospital baru kat Shah Alam tu. So daripada rumah saya agak jauh lah nak ke Shah Alam tu. So buat keputusan untuk untuk ke private. So dekat Puchong ni yang ada private yang hampir dekat rumah adalah Columbia, pun penuh time tu. Ada lagi satu specialist Puchong atas saya, pun penuh. So apa yang jadi, yang paling dekat yang masa tu boleh fikir adalah dekat Hotel Sunway. So first time saya nampak hospital
So first time saya nampak hospital yang macam hotel kan. So dengan keredaannya kita pun, yalah anak tengah sakit tu kita bawa, reda je lah. Kita rasa kalau anak sakit kita masih boleh trade. Kita boleh trade apa semua. Tapi kira planning saya tu salah, meleset. So bila anak sakit saya tak boleh nak trade. Kan, kita cuba nak trade walaupun kita nampak macam ada setup, saya tak boleh nak trade. So benda ni memang memainkan emosi lah. Memainkan emosi saya, menyebabkan saya tak boleh nak trade. So bila korang tak boleh nak trade tu, itu yang menyebabkan problem. Sebab kita dah full time trader. Kita beranggapan kita boleh trade. Kita boleh trade, boleh dapat duit. Tapi disebabkan anak sakit, tak boleh nak fokus. The whole week saya tak boleh nak trade langsung. Walaupun lepas tu tengok setup, alamak, setup memang cun, setup ni. Sebab anak kan, dengan anak-anak kecil, dia nak dukung, macam-macam lah. So saya tak boleh nak fokus. Kat situlah kesilapan pertama saya, di mana saya rasa tanpa medical card saya boleh survive. Tapi disebabkan, yelah anak kecil kena faham, orang besar dengan orang dewasa dengan kecil ni dia lain kan. So dekat situ terkena kat diri saya. Saya cakap sebagai full time trader, nasihat saya kepada rakan-rakan luar, walaupun kita ada ahli family atau isteri yang bekerja government, kena faham kalau anda di bandar besar, mungkin di bandar kecil saya rasa insya-Allah tak ada masalah lah. Tapi di bandar besar ni cubalah. That's why lah saya buat pemikiran first kat situ. Saya untuk semua anak-anak saya ada medical card kan, ada medical card, kecuali yang anak bongsu saya yang masih lagi tak boleh ada medical card sebab dia sakit. Dia sakit masa kecil, so sampai sekarang dia belum layak lah untuk ada medical card oleh mana-mana insurans lah. So benda ni nanti saya akan cerita lah sakit apa. So itu yang first lah. Yang first, kalau anda betul-betul nak jadi full time trader, make sure anda covered everything. Covered daripada segi lah mungkin hibah, insurans atau apa-apalah. So itu yang pertama, di mana bila benda ni terjadi saya reshuffle balik. Saya kata lepas anak saya sihat, alhamdulillah semua, jumpa kawan-kawan yang ejen insurans sepenuh masa, minta advice diorang, sekian-sekian, alhamdulillah. So nombor satu saya clear. So hopefully benda ni nombor satu ni membantu anda kalau anda nak jadi full time trader, sebab dia berkaitan dengan emosi. Kita rasa kita boleh, tapi bila full time trading ni kena faham yang kita dah tak bekerja, tiada source of income yang lain kecuali trading. Mungkin ada affiliate time tu dengan saya. So memang kacau emosi anda. Itu baru anak sakit. Itu belum lagi macam ayah memang dah tak ada dah. Mak, kalau mak sakit kadang-kadang kita pun beremosi. Nak balik kampung, nak jaga mak, semua tu sebenarnya mengganggu sebenarnya. So suka tak suka, sebelum FTT minta plan betul-betul. Hopefully benda ni membantu anda. And then yang kedua. Yang kedua ni, sebelum saya FTT sebenarnya, saya dah buat macam pre-calculation, dah tanya kawan kan. Diorang cakap 6 bulan untuk simpanan untuk saya membayar apa-apa, untuk saya membayar apa-apa bil, orang kata boleh. Tapi apa yang jadi, itulah, kita rasa 6 bulan tu cukup untuk simpanan kita kan, untuk bayar in case jadi apa-apa. Tapi sebenarnya 6 bulan tu sebenarnya tak cukup. Sebab kita, yalah macam saya cakap, kita tak tahu yang dalam 6 bulan tu apa yang jadi kat kita, apa yang jadi kat family kita. Adakah kita boleh mendapat income yang tetap untuk cover up macam-macam benda. Adakah income yang kita ada tu boleh cover untuk kalau ada kereta kerosakan ke, atau ahli family yang memerlukan bantuan kita ke, dan lain-lain. So simpanan 6 bulan pada saya adalah tidak mencukupi.
lagi-lagi anda kena faham yang sebenarnya ada satu lagi calculation yang saya agak saya kurang pasti apa diorang cakap. Lebih kurang macam asset lah. Lebih kurang macam anda sebenarnya kena calculate. Contoh masa tu ada pinjaman PTPTN ke, ataupun pinjaman pelajaran ke, pinjaman kereta ke, pinjaman dan macam-macam lah pinjaman yang kita pernah ada tu. Adakah in case apa-apa berlaku, adakah duit yang kita ada boleh cover up benda-benda tu. So saya rasa masa tu 6 bulan adalah mencukupi. Sebenarnya tak cukup. Sebenarnya tak cukup. Tu adalah kesilapan yang kedua saya lah. Kesilapan kedua saya yang saya ingatkan benda ni cukup. Itulah saya belajar daripada kesilapan saya. So mana-mana rakan-rakan yang nak jadi full time trader, make sure kalau saving tu lebih lagi daripada 6 bulan. Supaya in case kalau ada apa-apa yang berlaku kepada anda ada backup untuk bayar sekian-sekian. Sebab yalah, bila apa-apa benda yang anda plan ada halangan, benda ni memang emosi. Lepas emosi dia memang akan mengganggu anda punya trading. Kan? Sebab kita plan macam ni tak jadi macam ni. Plan macam ni tak jadi macam ni. Apa kita kena buat? Ini yang saya belajar lah. So mana-mana rakan-rakan yang rasa nak jadi full time trader, make sure hanya perlu ada income simpanan yang cukup lah. Kalau tidak memang akan mengganggu anda punya daripada segi trading, emosi dan lain-lain. Right. So ada berapa ramai ni. Untuk yang baru join, selamat datang. Sebelum saya ke nombor 3 kan, ada rakan-rakan yang mungkin nak tanya apa-apa. Sebab saya tengok pun ni pun ada baru join kan. Mungkin ada rakan-rakan nak tanya apa-apa, boleh tanya sebelum saya teruskan. Sebab untuk malam ni saya buat sesi simple ya. Sebab saya tengok ada ramai rakan-rakan lain yang nak buat live malam ni. Rakan-rakan lain nak buat live. So saya tak nak ambil masa yang sama. Mungkin ambil masa sekitar 30 minit ke 45 minit macam tu je. Kita tengok bahagian komen lah. Siapa ada hari ni? OFR. Ya, nak tanya apa bro? Boleh tanya. Nasihat. Alah, saya ongoing proses. Ini pun satu masalah ni. Bila kita full time trader ni, bila tak jaga kesihatan, itulah. Saya alhamdulillah kesihatan recover. Tapi bila recover ni kena faham lah, dia akan mengganggu kita punya trading plan. Serius saya cakap, dia memang akan mengganggu trading plan kita. Alright. Okay, saya sambung . So, untuk 3 ni. 3 ni untuk rakan-rakan yang nak cuba sebagai full time trader. Make sure anda ada backup plan. Selain daripada trading, selain daripada affiliate. Benda ni soalan yang selalu berlega-lega di orang kata social media. Ada orang berpendapat kalau full time trader tu mesti trade. Kalau dia buat affiliate, dia mengajar, dia buat lain-lain, tak dikenali sebagai full time trader. So pada saya pendapat tu tak solid langsung, tak valid pada saya lah. Sebab korang sebagai start full time trader, korang kena kena ada diversify. Korang kena diversify plan korang. Diversify plan korang. Selain daripada trade, affiliate, apa benda korang nak buat. So untuk rakan-rakan saya tengok kat luar yang ada yang buat LD, ada yang mengajar dan lain-lain. Kalau anda
mereka juga pada saya yalah, boleh dikatakan full time trader. So tak ada masalah sebenarnya. Memang kena ada backup plan. So kalau let's say korang ada duit lebih, kan? Kalau ada duit lebih, cuba kalau berminat diversify income dekat bisnes-bisnes lain lah. Kalau ada plan untuk bisnes yang bukan selain trade yang korang berminat, mungkin ada ahli keluarga atau isteri yang berminat, boleh je buat satu bisnes lain yang supaya boleh generate income korang. So benda ni pada saya penting lah. Tengok apa yang jadi masa pandemik ni kan. Ramai yang hilang kerja, yang cuba trade loss, ramai sebenarnya. Bila saya bekerja dengan brokerage, saya nampak kadang kita trade ni nak profit tapi at the end kita loss. Sebab apa? Tak prepare. Banyak dia isu dia pasal emosi ni dan lain-lain lah. So kalau korang tanya kat saya, selepas saya buat reshuffle semua benda ni, apa saya punya plan adalah memang macam saya cakap lah, saya cari balik medical card, saya subscribe medical card. Untuk simpanan saya cuba menggandakan simpanan, and then backup plan. Selain daripada trade affiliate, apa yang saya boleh buat? That's why 2016 saya dapat offer bekerja dengan brokerage. So bila bekerja dengan brokerage tu, yalah, bila kita tanya adakah saya perlu punch in 9 to 5, so di awalnya mereka kata tak perlu. So alhamdulillah, that's why saya terima. Sebab saya rasa bila sebagai full time trader ada berpeluang untuk bekerjasama dengan brokerage adalah satu peluang yang pada saya perlu, supaya saya juga perlu tahu apa orang kata info yang saya boleh dapat bila bekerja dengan broker ni. Hopefully benda ni membantu korang walaupun dia nampak simple. Pada saya information ni saya just share lah untuk rakan-rakan kat luar, supaya ada rakan-rakan yang nak jadi full time trader boleh prepare. Alright. So basically nombor 3 ni backup plan, cuba buat backup plan. Tak perlu malu-malu pada saya lah. Ni serius saya cakap. Tak perlu malu-malu kalau korang buat affiliate ke. Sebab experience saya yang selama ni lah, saya tak pernah lagi jumpa satu orang trader yang dia boleh trading power, dia buat affiliate power, dia boleh mengajar power dan lain-lain power. Saya belum pernah jumpa lah. Kalau ada, mungkin boleh PM saya share. Kebanyakan yang saya jumpa, ada yang trading power tapi dia susah nak mengajar orang. Ada yang trading biasa-biasa tapi dia buat marketing power, affiliate dia power. So pada saya tak ada masalah benda-benda tu. As long as korang bukan scam orang korang generate duit daripada trading. Sebab dalam trading ni sebenarnya banyak selain daripada trade. Korang boleh ber-affiliate, mengajar, fund manage, korang boleh jadi manager copy trade, boleh menjadi manager pump dan macam-macam lagi. So just buat benda ni. Sebab at the end kan, kadang-kadang ada yang saya faham, bila saya buat IB development, ada feedback yang saya dapat. Dia kata, bang, ada orang-orang cakap, kalau buat affiliate ni bukan genuine trader, ada yang ni. So dia secara ini ikhlas lah saya cakap lah. At the end adalah between anda untuk menjaga diri anda dan keluarga. Korang tolak tepi apa orang luar cakap. Sebab bila korang ada masalah, adakah orang itu akan membantu korang untuk menyelesaikan masalah tu? Kan, mungkin korang tak ada duit ke apa benda ke, adakah orang tu akan membantu korang? Itu yang penting sebenarnya. So pada saya, backup plan mesti ada. Suka tak suka, backup plan mesti ada. Kalau korang tanya saya, perlukah saya menjadi full time trader? Sebab ada juga yang pernah tanya kan. Sebenarnya tak perlu pun menjadi full time trader. Ada yang cakap full time trader ni boring. Sebenarnya full time trader ni tak boring. Dia hanya boring kalau income yang kita ada hanya cukup-cukup makan je.
Korang bayangkan kalau korang trade ada profit, and then affiliate pun ada commission masuk dan lain-lain. Korang ada enough money untuk buat kebajikan ke, untuk travel ke, dan macam-macam lagi. So korang takkan rasa boring. So sebenarnya kalau korang tanya saya full time trader ni boring tak? Tak boring kalau korang memang ada amount duit yang lebih mencukupi untuk korang buat benda. Bayangkan kalau full time trader, dulu nak solat 5 waktu pun dekat hujung-hujung. Bila dah full time trader ni, korang banyak masa kan, boleh solat on time. Cuma lately nak pergi masjid tu agak susah sikit lah kan, kena register apa semua. Tapi kalau dulu sebelum PKP ni, nak pergi masjid tak ada masalah sebab full time trader. So saya harap benda yang saya share ni, walaupun input dia orang kata tak adalah segempak mana pun, dia lah ada basic lah sebenarnya. So saya harap membantu anda. Benda ni yang terjadi kat diri saya, benda ni yang mengubah plan saya daripada asal. And then kenapa sebagai full time trader saya perlu ada medical card, ada orang kata backup lain yang kukuh. Sebab kita tak tahu bila kita sakit. Macam saya kadang itu bila kena attack sakit, seminggu 2 minggu memang tak boleh nak trade. So apa yang membantu adalah saya menunjuk affiliate dan lain-lain. Alhamdulillah. Sebab yalah, benda-benda ni kan, kadang-kadang kita plan, kita rasa dah beberapa bulan kita konsisten, kita nak jadi full time trader. Tapi bila dah jadi full time trader, benda tu tak jadi kan. Right. Abang Roy dah. Abang Roy. Ni Abang Roy pun. Abang Roy akan kembali bersiaran ya, Facebook Live. Sebab ada rumours, ini saya share mengatakan Abang Roy nak resign JMIH lah apa semua. Sebab sebenarnya Abang Roy busy dengan next step perancangan JMIH. Next step perancangan JMIH. So dia busy. InsyaAllah korang follow Abang Roy. Dia akan announce beberapa good news yang kita akan share lah. Saya pun lama kan, saya rasa saya tak buat live Facebook macam ni. So ni baru ada masa untuk buat. Hopefully membantu anda. Mana-mana yang tanya, itulah. Sebab kadang-kadang ramai sangat tanya, saya rasa saya buat live saja. Lepas ni insyaAllah saya akan, kalau saya sempat, saya upload dekat YouTube saya, YouTube channel saya. So boleh share lah semua benda ni. So mana-mana rakan-rakan nak jadi full time trader ke, make sure korang prepare daripada segi mental, fizikal. Sebab kalau tak, sebab saya pernah juga tengok ada rakan-rakan yang walaupun dia orang ada equity untuk start sebagai full time trader, ada yang 50,000, even ada yang 100,000 USD, tapi kecundang. Kita tak nak benda tu berlaku kan. Sebab at the end benda ni is between kita sendiri dengan market. Dan emosi ini sebenarnya memainkan peranan yang tinggi. Kita ada siapa? Kita ada Hakim. Ni Hakim, rakan lama saya. Dulu pun bekerja kilang sama macam saya. Sekarang pun tak salah saya, dia merupakan ejen takaful, ejen insurans. Good job Hakim. Sebab saya orang-orang macam ni, insyaAllah saya suka support. That's why even insurans saya ada beberapa ejen yang rakan juga, yang saya kira bekerjasama. Sebab kita pun tak tahu, kadang-kadang rakan ni mungkin dia ada masalah ke, ataupun dia busy ke. In case apa-apa kat kita ada backup kawan lain yang akan cover. Right. So hopefully benda ni membantu. Ada apa-apa kawan-kawan nak tanya ke, kita dah cecah minit ke 30. Sebab sesi saya ni saya nak buat simple ya. Sebab orang nak tanya kan berkenaan dengan full time trader ni. Hopefully benda ni sedikit membantu anda. Mungkin tak banyak, tapi mungkin sedikit membantu anda supaya prepare
make sure korang prepare. Lagi-lagi ialah macam pandemik kan, tak ada siapa yang tahu sebenarnya apa yang akan berlaku. Bila pandemik ni tak boleh pergi kerja, ada yang kena potong gaji, ada yang hilang kerja. Alhamdulillah saya 2016 tu saya dah melalui satu fasa. So masa pandemik baru-baru ni alhamdulillah saya survive. Right. So ada apa-apa rakan-rakan lain nak tanya? Ini adalah sesi santai-santai Q&A sebelum saya menamatkan sesi Facebook Live untuk malam ni. Sebab saya tengok pun okey lah. Rakan-rakan siapa ramai juga yang ada malam ni. Kalau ada siapa-siapa untuk next week insyaAllah. Next week saya akan sambung balik IB development online. Offline insyaAllah saya akan sambung sebab buat masa sekarang PKP tak di-advisable untuk buat seminar dalam dalam grup yang besar lah. So esok pun saya ada saya maintain IB ada buat seminar dekat PJCC. Tak ramai pun, dalam kita buat satu center dalam 5 orang macam tu je lah. So untuk insyaAllah minggu depan saya akan sambung buat IB development saya. Last kali saya buat online IB development sekitar bulan Jun tak silap saya. Bulan Jun. So hopefully first step korang dah boleh faham. Kita akan pergi next step. Saya akan tambah lagi beberapa basic tip yang mungkin dapat membantu korang untuk lebih ke hadapan dalam dunia IB, dalam dunia introduction broker. Saya buat ni semua benda ni saya buat based on pengalaman saya. Right. Kita ada Einstein tu ya bro, no problem. Lepas ni mungkin boleh tengok balik ataupun tengok kat YouTube kan. Just buat sharing biasa. So insyaAllah minggu depan saya akan buat sharing berkenaan dengan IB development. And then ada lagi satu sesi yang saya akan buat sharing 2 tahun saya bersama GMIS. So lebih kurang apa yang berlaku selama 2 tahun, InsyaAllah saya akan share di Untold Story lah. Apa yang berlaku sebenarnya, kenapa saya memilih GMIS. Walaupun daripada segi pangkat saya tak ada pangkat sebenarnya kat GMIS hanya sebagai Business Development Manager. Tapi kenapa saya melepaskan jawatan yang lebih besar di broker yang lama dan join GMIS, insyaAllah saya akan buat sharing 2 tahun saya bersama GMIS, siapa IB yang saya dah develop, saya dah bekerjasama, apa pencapaian mereka. Sebab saya lebih suka develop new IB, develop new IB supaya orang kata untuk lebih ke hadapan. Selepas tu kalau mereka nak ke orang kata broker lain, saya tak ada masalah sebenarnya. Sebab saya pun macam saya cakap lah, saya pun dah tua ni kan. Hanya ada secebis ilmu yang saya boleh share. Hopefully dapat membantu korang lah dalam dunia IB ni untuk menambah pendapatan selain daripada trading. Allahu Akbar. Ni pun nak cakap pun kan dah semput kan, lama kan. So dah 35 minit. Ada apa-apa soalan nak tanya boleh tanya. Untuk macam saya cakap, untuk live Facebook insyaAllah minggu depan saya dah buat. Minggu lagi satu pun saya akan buat, saya akan announce. Just follow Facebook saya. Untuk update berkenaan dengan GMIH, macam saya cakap, follow Facebook Abah Roy. InsyaAllah dia akan announce beberapa good news. Apa yang terbaru dekat GMIH. So yang lagi satu yang saya boleh share, kalau yang siapa perasan dekat saya punya Facebook kan, siapa boleh tahu apa benda yang dengan treat saya yang saya kata ingat 9 rupanya tambah lagi 1 jadi 10. Apa benda tu? Siapa boleh jawab? Siapa yang follow Facebook saya, korang tengok dekat wall saya ada update 4 jam sebelum saya buat live ni. Saya ada saya up status. Ingat 9 rupanya tambah lagi 1 jadi 10. Siapa boleh teka apa benda yang saya cakap tu?
Nak tengok juga yang join ni. Siapa boleh teka, boleh komen, saya nak tengok. Kalau korang pergi kat saya punya wall kan, saya ada up satu status. Ingatkan 9, rupanya tambah lagi 1 jadi 10. Siapa boleh teka apa benda yang saya cakap? Noven, banyak klien sudah. Bukan Noven, bukan klien. Muskil, Einstein Hunter. Muskil apa tu? Itulah nak suruh teka lah. Abang Syarizal Ahmad, BDM. Bukan BDM. Bukan BDM. Einstein, bukan BDM. Dia bukan BDM. BDM kita masih lagi sama kecuali Riz Rosli buat keputusan untuk mencuba benda yang baru. So hari ini adalah hari terakhir beliau lah bersama JMIH. Good luck to Riz Rosli. So lepas ni beliau akan buat fokus kepada IB. So macam Riz Rosli dia dah belajar macam sebagai BDM, sekarang dia nak fokus balik. Sebenarnya kalau korang buat betul-betul IB ni, ini adalah antara orang kata holy grail dalam trading sebenarnya sebagai retail trader. Sebab saya share orang, ada benda yang saya share orang nampak benda tu macam mungkin terlalu simple, ataupun mungkin dia orang tak nampak penonjolan saya. Sebab ada juga yang saya pernah buat sharing, dia orang tengok dia jumpa saya, dia tengok brother ni bawa motor je tapi cerita gempak-gempak. Lepas tu dia orang pun macam tak nak percaya. Dia orang pun, saya pernah buat seminar yang orang datang, dia tengok saya, tu dia keluar. Terus tak masuk lah dewan seminar. So saya bukan lebih ke orang menonjol untuk menunjukkan harta apa semua kan. Saya lebih kepada sharing knowledge. Mana-mana rakan-rakan yang betul-betul sharing knowledge, diorang akan, orang kata yang bersama saya, alhamdulillah saya nampak performa diorang. Ada siapa-siapa boleh teka lagi tak? Bukan BDM, bukan klien, siapa boleh teka? Dah 39 minit ni. Siapa boleh teka? Apa maksudnya dekat saya punya wall ni? Saya ada upload 4 jam sebelum saya live ni. Ingat 9, rupanya tambah lagi 1 jadi 10. Apa benda tu? Siapa boleh teka? Qualified MIB. Bukan Abang Syahrir Rizal. Bukan. Dia bukan qualified MIB. Bukan. Investor. Bukan investor. Saya dah lama tak manage fund dah. Sebab saya sekarang fokus saya untuk develop IB. Fokus saya sekarang develop new IB. Mana-mana, sebab Januari kan awal tahun itu saya ada buat protegi program. Alhamdulillah, protegi program saya permintaan tinggi, yang follow alhamdulillah, yang terus bersama saya alhamdulillah, yang buat keputusan untuk stop pun ada, yang buat keputusan untuk join broker lain pun ada. Investor bukan investor, qualified trader for fun bukan juga. Yusuf Alias, Waalaikumsalam. Apa maksud je? Kok siapa boleh teka? Come on. Siapa boleh teka ni? Sebelum kita menamatkan sesi live malam ni kan. Kok siapa boleh teka? Saya scroll dulu. Dia bukan MIB, bukan investor. Bilangan staff, bukan bilangan staff Abang Syarizal. Bukan bilangan staff. Okay. Sebab saya tak nak lama-lama. Okay. Saya just bagi tahulah. Okay. Saya bagi hint. Tak apalah, saya cerita lah sebenarnya.
Okey, beberapa minggu lepas je kita mempunyai masalah server. Siapa apa? Siapa bersama trade bersama GMI je. Kita mempunyai masalah server hang disebabkan bila pelancaran copy trade Gabriel bukan sampai 10k. Account bukan sampai 10k. Sebenarnya IB yang register dekat GMI dah lebih 10k. Itu baru IB, tak masuk direct client ya. IB dah 10k. That's why sekarang ada GMP 10 berapa. Actually untuk IB dekat GMI dah ada 10k. Benda ni saya akan cerita nantilah. Okay, untuk apa yang saya hint dekat wall saya sebentar tadi. Okay, beberapa minggu lepas GMIH mengalami masalah server. Ada masalah hang kan. So mana-mana yang dah report, Alhamdulillah saya dapat tahu mana yang betul-betul isu related to server yang mereka tak boleh log in, tak boleh nak close apa semua, dah dapat refund. Apa yang menyebabkan server problem disebabkan bila kita launching copy trade. So sistem copy trade GMIH adalah internal system di mana GMI Group sendiri yang buat sistem copy trade tu. Bila dia orang buat sistem copy trade tu, apa yang Abang Roy request adalah tiada slippage price between manager dengan follower. So bila dia buat macam tu, ada efek dekat orang kata kelancaran server. Okay, ada efek dekat kelancaran server di mana kita buat keputusan untuk stopkan dulu copy trade. Okay, baru-baru ni minggu ni kita dah start balik copy trade di server 8. Okay, and then apa yang menariknya bila ada server 8 untuk copy trade dan MAP, kita juga buat penambahan server di server 9 untuk account standard dan send. Dulu account standard, bukan send, account standard dan ECN, sorry. So dulu account standard dan ECN ada dekat server 5. So kita tambah lagi satu dekat server 9. And then hari ni dapat information ada lagi satu server 10 pula. Server 10 ni untuk account send. So hopefully dengan penambahan server ni dapat menangani isu server-server hang sebelum ni. So itulah perjalanan orang kata ialah next chapter kan daripada GMIH. Sebab ialah kita pun tak expected klien yang apa orang kata bersama kami yang ramai, dan apa yang kita boleh buat adalah menambah server. Mula expected hanya ada satu server, then ada penambahan lagi server. So so itu je lah yang saya nak ceritakan. Nasaruddin, topi sama. Biasalah saya memang suka kumpul cap kan. Ni pun baru ambil cap. Alright. So thanks kepada rakan-rakan yang enjoy malam ni. Dah 45 minit dah. So hopefully sedikit info yang dapat membantu anda untuk rakan-rakan yang betul ke korang nak jadi full time trader ni. Make sure korang be prepare. Sebab esok dan minggu depan pun saya ada jumpa individu yang nak jumpa. Dia kata, bang, saya dah bersedia untuk jadi full time trader. Cuma saya nak pastikan, sebab walaupun saya manager dekat GMIH, dia orang nak trade dekat GMIH sebagai full time trader. Nasihat saya adalah cuba multiplykan dengan beberapa broker lain jugalah. Sebab kena faham, kita bekerja dengan broker, kita adalah pengantara klien dengan broker. Kan? Korang kena faham dia tu. Saya sendiri bab sistem, saya tak boleh jamin yang 100% akan sentiasa okay all the time. Sistem ada probability memang akan down. Sebab asal saya daripada engineering, memang akan down. Bila dia down, berapa lama dia down tu adalah based on kita punya kekuatan lah, tim untuk menyelesaikan masalah. Lepas ni buka account sen kena pilih Abang Syahrizal, nanti dah automatic Abang Syahrizal.
kita tak benda ni tak open lagi. Cuma dapat dapat information yang server dah ada allocate untuk penambahbaikan. So kalau lepas ni bila launching semua, kita akan announce lah benda ni. Masya Rizal. Khairul Nizam baru lepas kunci. Nak habis dah Zam, dah lepas 45 minit ni. Dah lepas 45 minit, just share pengalaman kan, sebab ramai sangat tanya. Hopefully apa yang saya cerita ni dapat membantu anda. Itu saja guys untuk malam ni. Terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah saya akan upload konten malam ni kat YouTube. Korang boleh tengok dekat YouTube konten, InsyaAllah. So apa pun, happy weekend semua. Jaga kesihatan, stay safe. Untuk rakan-rakan dekat utara, stay home, stay safe. Untuk rakan-rakan lain juga sama. Happy weekend semua. Hopefully kita akan jumpa insyaAllah next session. Saya akan bercerita, ada 2 lagi topik berkenaan dengan sambungan IB Development Program secara online. Dan lagi satu, 2 tahun saya bersama GMIH. So 2 tahun dengan GMIH di Untold Story. Apa yang berlaku sebenarnya. InsyaAllah saya akan buat satu sharing. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang komen. Terima kasih kepada Asia Fair Group yang yang sponsor baju untuk malam ni. Jumpa lagi di waktu akan datang. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Terima kasih. Bye bye.